Salam sejahtera bersama saya, Marzela Sigai. Ini Ringkas TVS. Majlis Presiden Kerajaan Perikatan Nasional (PN) akan mengadakan pertemuan lebih kerap dengan mesyuarat pertamanya pada awal tahun depan. Kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, pertemuan pertama itu kelak akan mendengar taklimat mengenai kedudukan ekonomi semasa negara, pengurusan COVID-19 dan penyediaan rancangan Malaysia ke-12. Menerusi status yang dimuat naik di akaun Facebook rasminya, beliau berkata Majlis Presiden Kerajaan Perikatan Nasional akan ditubuhkan yang akan dianggotai oleh semua presiden parti-parti dalam kerajaan PN. Ujarnya ia sebagai wadah penting untuk memperkukuhkan kerjasama antara parti. Muhyiddin yang juga pengerusi PN berkata semua pemimpin parti dalam kerajaan PN turut mempersetujui beberapa langkah termasuk penubuhan Sekretariat Setiausaha Agong parti-parti dalam kerajaan PN. Katanya ia termasuk pengubalan piagam antara parti yang akan dibincangkan di peringkat parti masing-masing dan persiapan pilihan raya. Upacara wangkang dan pantun berjaya dimasukkan dalam kategori Senarai Wakil Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO, Warisan Budaya Tidak Ketara Kemanusiaan secara pencalonan multinasional. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata upacara wangkang dicalonkan bersama China manakala pantun dicalonkan bersama Indonesia. Katanya, pengiktirafan kali ini amat bermakna kerana buat pertama kalinya Malaysia berjaya mengangkat warisan negara ke pengiktirafan UNESCO bersama negara lain. Tambah beliau lagi, pengiktirafan itu menjadikan jumlah warisan kebudayaan tidak ketara negara yang tersenarai di bawah senarai wakil kepada 5. Wangkang bermaksud kapal Wang diadakan sejak 1854 di Melaka adalah upacara perarakan kapal untuk menjemput roh-roh jahat keluar dari dunia ini. Menurut kepercayaan masyarakat Cina, upacara Wangkang adalah usaha mereka mendapatkan keamanan, keharmonian dan kemakmuran masyarakat di sesuatu tempat. Pondok Stay atau Inap Pondok adalah satu produk pelancongan baharu yang berpotensi diterokai sebagai tawaran utama kepada pasaran pelancong Muslim global. Justru Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK menerusi agensinya Pusat Pelancongan Islam ITC sedang meneliti langkah membangunkan produk tersebut. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata ITC sentiasa terbuka untuk bekerjasama dan bergabung dengan rakan kongsi dalam usaha meningkatkan nilai produk pelancongan sedia ada serta membangunkan produk baharu di bawah konsep hospitality dan pelancongan mesra Muslim. Menurut beliau, memandangkan produk itu semakin mendapat perhatian dan garis panduan yang sewajarnya perlu diwujudkan bagi memastikan produk itu adalah sesuatu yang berkualiti, holistik dan inklusif. Pondok Stay membolehkan pelawat tinggal dalam persekitaran kehidupan pondok melalui pengalaman gaya hidup komuniti terbabit dan berinteraksi secara langsung dengan penduduk setempat. Lembaga Tabung Haji telah melancarkan sebuah platform perkhidmatan deposit wang simpanan ke akaun tabung haji secara atas talian melalui laman web rasmi POS Online. Tabung Haji menyatakan bahawa langkah itu sejajar dengan usaha Tabung Haji dan POS Malaysia dalam meningkatkan perkhidmatan secara digital yang lebih mudah dan berkesan. Selain itu, tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan usaha wajar pelanggan dipenuhi sepenuhnya. Sebarang pertanyaan lanjut boleh berhubung dengan Tabung Haji melalui panggilan, email dan fax di Pusat Perkhidmatan Rasmi Tabung Haji. Lembaga Tabung Haji merupakan sebuah institusi Islam yang sentiasa berusaha untuk menyediakan pelbagai kemudahan secara komprehensif dan sistematik demi kebajikan jemaah haji Malaysia. Kerajaan menggunakan teknologi satelit Very Small Aperture Terminal VSAT untuk menyediakan perkhidmatan internet di kawasan-kawasan terpencil termasuk di pedalaman Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, ia selaras dengan langkah kementerian yang memberi tumpuan kepada penambahbaikan infrastruktur komunikasi melalui penyediaan liputan jalur lebar berkelajuan tinggi dengan menggunakan pelbagai teknologi.
Bagaimanapun, beliau mengakui penggunaan teknologi satelit itu bukanlah penyelesaian terbaik bagi jangka masa panjang dalam menyediakan perkhidmatan jalur lebar. Ini kerana perkhidmatan jalur lebar yang disediakan oleh satelit mempunyai beberapa kelemahan termasuk kemampuan berdasarkan kapasiti dan terhad, kos operasi dan kos penyelenggaraan yang tinggi serta masalah kestabilan perkhidmatan sekiranya terdapat gangguan cuaca seperti hujan ataupun bekalan kuasa. Dengan adanya perkhidmatan teknologi satelit yang berterusan, kementerian akan terus menilai dan mempertimbangkan teknologi satelit ini untuk digunakan di kawasan-kawasan yang tidak dapat dijangkau oleh gentian optik dan teknologi 4G. Beliau berkata demikian sebagai menjawab pertanyaan yang dikemukakan Senator Adrian Bani Lasimbang dalam Dewan Negara pada Khamis. Bertemu kembali. Kerajaan Sarawak memberi sokongan padu kepada Jabatan Hutan Sarawak JHS untuk melaksanakan program seumpama menerusi kempen penanaman pokok. Pengarah Hutan Sarawak Datuk Hamdan Mohamad berkata kerajaan negeri menjadikannya sebagai agenda utama untuk menghijaukan bumi Sarawak selaras polisi guna tanah negeri ini. Di samping itu, ujarnya, ia merupakan penyelesaian terbaik bagi memulihkan semula kawasan-kawasan hutan yang telah terosot di negeri ini. Tambahnya, pelaksanaan program terbabit perlu dilakukan secara menyeluruh serta berupaya menarik minat dan penyertaan pelbagai pihak mengikuti kapasiti masing-masing. Kerajaan negeri juga jelasnya optimis bahawa JHS mampu melaksana dengan baik usaha ini termasuk inisiatif memperkayakan penanaman pokok dengan spesies asli dan bernilai tinggi terutama di kawasan-kawasan hutan terosot di kawasan hutan simpan kekal. Sementara itu, JHS menyasarkan penanaman 35 juta pokok atau secara purata 7 juta pokok setahun. Perkhidmatan perbankan bergerak yang dijangka dilancarkan di beberapa kawasan luar bandar akhir Januari 2021 hendaklah disediakan sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Ini kerana menurut Menteri Muda Perancangan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil, ia bagi memenuhi kehendak penduduk luar bandar. Beliau mencadangkan bank bergerak ini tertumpu di kawasan luar bandar seperti Beluru, Lapok, Long Lama dan tempat-tempat lain yang tidak mempunyai perkhidmatan perbankan. Mengulas lanjut mengenai pengumuman Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, langkah itu ujarnya memberi manfaat kepada penduduk luar bandar. Tambah beliau, ia juga salah satu langkah Malaysia ke arah ekonomi digital apabila transaksi perniagaan dapat dilakukan secara dalam talian. Pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka kembali pulih tahun depan berikutan keberkesanan pelancaran program vaksinasi COVID-19, pergerakan ekspor berterusan dan momentum peningkatan dalam penggunaan dan pelaburan. Ahli Ekonomi Kanan Kumpulan Bank Dunia, Syakira Teh Sharifuddin berkata, bank menjangkakan program vaksinasi pertama akan dilancarkan pada suku pertama 2021. Katanya terdapat peningkatan dalam sektor elektrik dan elektronik pada suku ketiga dan sektor pertanian juga dilihat sangat berdaya tahan. Bank Dunia mengunjurkan ekonomi Malaysia berkembang 6.7% pada tahun 2021 selepas menguncup 5.8% pada 2020 berikutan pelbagai ketidakpastian seperti penggunaan vaksin yang berkesan dan kepesatan pemulihan pertumbuhan global. Walaupun Malaysia akan menyaksikan pemulihan pada 2021, negara tidak dijangka pulih sepenuhnya daripada kejutan COVID-19 untuk beberapa tempoh akan datang. Pelaksanaan Pelajalinan Digital Negara Jendela bagi tahun 2021 akan dilaksanakan dengan lebih agresif. Ini bagi untuk terus menambah baik pengalaman penggunaan jalur lebar di seluruh negara demi mengadaptasi norma baharu dan menggerakkan ekonomi digital. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, ketersediaan sambungan jalur lebar talian tetap berkelajuan tinggi itu telah berjaya melebihi sasaran yang ditetapkan. Menurutnya, jendela membawa aspirasi peningkatan liputan dan pengukuhan infrastruktur kesaling hubungan negara yang mampan dan inklusif kepada 96.9% kawasan berpenduduk di seluruh negara, selain mengukuhkan infrastruktur telekomunikasi secara menyeluruh sebagai asas kukuh untuk pengenalan teknologi 5G dalam memacu pertumbuhan ekonomi digital negara.
Sementara itu, perancangan untuk membina lebih banyak menara baharu akan terus dipergiatkan bagi meluaskan liputan rangkaian jalur lebar dan mempertingkatkan kualiti pengalaman kepada masyarakat, terutamanya di kawasan luar bandar. Tambah beliau, kementeriannya akan terus memantau perkembangan inisiatif itu secara dekat bagi memastikan aspirasi jendela direalisasikan demi kesejahteraan rakyat. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Marzela Sigai, salam hormat dan jumpa lagi.